Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 3 Jun 2024. Kerajaan negeri tetap dengan pendirian menuntut hak Sabah termasuk pengembalian 40% hasil Sabah yang dikutip Kerajaan Persekutuan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan dakwaan pembangkang bahawa kerajaan pimpinannya berdiam diri dalam isu itu adalah tidak betul. Sebaliknya, tuntutan hak Sabah sentiasa diperjuang kerajaan negeri sama ada dalam mesyuarat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 atau dalam mesyuarat Kabinet. Jelasnya, usaha menuntut hak Sabah memerlukan kata sepakat daripada semua pihak bagi memudahkan usaha itu dicapai. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, perundingan akan diteruskan dengan Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan isu tuntutan pemberian 40% hasil bersih berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan MA63. Beliau berharap isu tersebut dapat diselesaikan menjelang 18 Julai depan. Of course, we are receiving as interim 125.6 million previous year. This year we get 300 interim payment. It's not 40%. Okay, so we need the 40% to be settled as soon as possible. Mengenai isu MA63, Datuk Dr. Jeffrey berkata ia akan dibangkitkan sehingga diselesaikan. Mengenai isu tanah anak negeri, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penyukatan dan penyerahan geran tanah kepada penduduk di seluruh Sabah akan diteruskan. Ini dilaksana melalui program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah, PANTAS. Program PANTAS yang dimulakan pada 2011 berjaya menyelesaikan masalah kelewatan penyukatan tanah dan pemberian geran kepada ribuan penduduk Sabah. Datuk Haji J menyatakan demikian ketika menyempurnakan Majlis Penyerahan Geran Tanah Anak Negeri dan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya bagi kawasan Dun Pintasan. 380 geran tanah diserahkan kepada penduduk dalam kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Adun Pintasan Datuk Fairuz Rendan berkata, penantian lebih 40 tahun penduduk selesai dengan pemberian geran tanah tersebut. Isu-isu tanah ini hanya akan timbul bila mana dekat-dekat pilihan raya. Tapi kali ini, waktu kerajaan JRS, kita buat perkara lain daripada yang lain. Walaupun mengambil masa yang begitu panjang, hampir 3 tahun, tapi hari ini terbukti bukan lagu-lagu politik, bukan gimmick semata, kita serahkan geran yang betul kepada mereka. Alhamdulillah, hari ini adalah detik bersejarah di mana penantian selama lebih daripada 10 tahun untuk mendapatkan geran tanah telah direalisasikan oleh kerajaan yang ada sekarang, dan saya amat-amat berterima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih, bukan saya kepada negara ini tapi kepada pemimpin masyarakat di peringkat kampung, termasuk ketua kampung Adun di kawasan saya iaitu kawasan Tampasok yang telah sama-sama berusaha untuk bagaimana cara untuk geran ini supaya dapat dikeluarkan dengan seberapa segeralah. Majlis Daerah Sandakan bersama Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menganjurkan kempen kebersihan daerah sempurna selama 3 bulan bermula Jun hingga Ogos depan. Ia bagi meningkatkan kesedaran masyarakat untuk membudayakan amalan kebersihan. Langkah itu sekaligus mewujudkan persekitaran bersih selari dengan status daerah sempurna yang terkenal sebagai destinasi pelancongan menarik. Mewujudkan semangat atau kerjasama yang padu di kalangan agensi-agensi, NGO, pemimpin-pemimpin tempatan supaya bersama-sama kita, bersatu padu kita untuk memerangi sampah di daerah sempurna ini. Kerana saya percaya jika satu agensi saja yang berusaha, maka saya percaya sukar untuk melaksanakan atau memerangi sampah di daerah ini. Jadi kempen kita ini akan dimulakan dengan program gotong royong perdana yang melibatkan semua lapisan masyarakat yang akan kita adakan pada bulan depan. Bukan sahaja untuk program gotong royong perdana, sebenarnya kita pun telah juga dimulakan dengan program penggeledahan premis makanan.
Sepanjang kempen berlangsung, turut diadakan pertandingan kampung terbersih dan terindah yang menawarkan hadiah wang tunai RM3,000 selain taklimat kebersihan di sekolah. Pupuk budaya membaca seawal usia kanak-kanak, ungkapan yang biasa kita dengar, namun sejauh mana ia menjadi amalan masa kini. Ikuti bingkisan disediakan wartawan Serena Olivia Chong sempena sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia. Perpustakaan Tanjung Aru Kota Kinabalu kami kunjungi untuk melihat kelibat kanak-kanak dengan hobi membaca. Ruang kanak-kanak ini dihaskan untuk mereka yang berusia bawah 13 tahun. We have lots of activities. Kami ada jom baca 10 minit. So kadang-kadang ada juga parents yang request buku-buku yang since kami ada overdrive online punya buku, kita boleh kita boleh baca buku melalui komputer kita, handphone kita. Sana banyak buku baru. Ternyata masih ada ibu bapa yang meluangkan masa bersama anak-anak di perpustakaan. Bawa dorang ke library supaya dorang kurangkan sikit menggunakan gadget di rumah. Kalau di rumah memang cabaran tu kuatlah untuk kalau di rumah, pasal kadang-kadang susah. Umur 2 tahun lebih saya sudah hantar dia pergi center, itu learning center, dan dia pun okey lah so far. Before that dia macam ada delay speech. Itulah sekarang kan macam kids lebih more kepada gadget kan. So apa yang kami boleh buat as a parents, selalunya kita akan macam limitkan time lah. So selalunya dorang balik petang sudah. So saya akan bagi dorang chance juga main gadget. So dalam sejam. Lepas tu sebelum tidur saya akan bagi juga dorang baca buku lah. Kelihatan kanak-kanak ini juga teruja melayan hobi membaca buku di sini. Cinderella sama Penguin sebab siuk pergi library sebab bapak selalu bawa kami ke sini. It's like a family bonding. It's very nice. It is the time where I chill with my mom and my little brother. DEFGHIJ LMNP QRSTUV WXYZ. Now I know my ABC. That's why I want to say very. Saya suka baca. It encompasses all the animals on the planet and shows how each group is related, evolved from one another over millions of years. Saya suka membaca. Selamat Hari Kanak-kanak. Tidak dinafikan kepesatan teknologi digital turut memberi impak kepada minat membaca dalam kanak-kanak. Ya, cabaran kita sekarang ialah kita berhadapan dengan kanak-kanak lagi berminat digital daripada buku. Ibu bapa perlu ada pemantauan pada anak-anak mereka supaya mungkin menggunakan gadget dengan kawalan dan menerapkan kepada pembacaan. Sesungguhnya usaha memupuk hobi membaca seawal usia kanak-kanak hadiah paling berharga untuk mereka. Ini kerana kajian membuktikan anak yang banyak membaca memiliki fungsi otak yang kompleks. Membaca melalui buku atau menerusi perpustakaan dalam talian, pilihan di tangan anda. Serena Olivia Chong, RTM. Mama cita. Mama cita. Cece cepen. Cece celi. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.